Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi saya untuk sesi perkongsian ilmu. Kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan papan suis utama. Papan suis utama, sekejap lagi kita akan tengok nota-nota yang saya ingin kongsikan. Jadi sebelum kita mula, pesan guru saya dapatkan manfaat bila kita berkongsi ilmu, mulakan dengan nama-nama Allah. Jadi, saya mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sururana wa yassir lana amarana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Guru saya kata kalau nak dapat manfaat dan dapat barakah, kena mula dengan uh, memuji nama-nama Allah. Okey, baik. Hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan papan suis utama. Okey, papan suis utama. Uh, kita tengok sikit. Saya nak berkongsi topik hari ni adalah papan suis utama. Kita tengok apa benda papan suis utama. Kalau kita cerita di rumah kita ni dia adalah satu kita sebut sebagai papan fuse agihan. Iaitu kalau istilah biasa kita DB, distribution board. Kotak agihan. Itu dekat rumah. Bila bangunan-bangunan besar, dia tak panggil DB, dia panggil papan suis utama. Ataupun lebih glamour dengan MSB. Main switchboard. Sebab bila kita sebut papan switch utama, betul dah tu. Dalam bahasa Melayu dia betul. Tapi bila kita cerita bahasa-bahasa engineering, dia jadi macam tak berapa pergi. Bila orang sebut PSU, tapi orang lebih glamour dengan MSB, main switchboard. PSU tadi apa? Papan switch utama. Jadi kita nak berkongsi hari ini berkenaan dengan papan switch utama. Kalau kita tengok pada slide yang saya kongsikan kat situ. Okay. Mungkin boleh sama-sama baca dengan saya. Saya buat penerangan. Mana yang ada kebaikan ambil, yang saya silap boleh komen, tinggalkan komen, boleh perbetulkan saya. Sebab benda ni ilmu, mungkin ada sama-sama antara kita yang lebih mengetahui, saya tahu cuma sikit. Kalau saya salah, tolong perbetulkan. Okey, apa itu papan suri utama? Kita tengok papan suri utama kalau mengikut nota yang saya buat kat sini, papan suri utama ni dia adalah satu rangkuman perkakasan elektrik yang mana dalam bangunan kita tu, tujuan papan suri utama ni ataupun kita baca tadi DB tadi, distribution board. Tapi bila kita pergi pada bangunan besar, kita sebut sebagai MSB, main switchboard, papan switch utama, yang mana dia adalah rangkuman untuk perkakas elektrik yang digunakan dalam tu dia ada pensuisan, dia ada perlindungan, dia ada alat pengukuran. Ni. Biasanya dekat rumah kita DB dia tak ada alat pengukuran. Kalau switchboard, main switchboard, dia ada alat pengukuran. Okay? Memanglah kalau tuan-tuan kata dekat rumah kita ada meter kilowatt jam. Itu dia mengukur jumlah penggunaan tenaga kita. Betul juga. Kan? Jumlah penggunaan tenaga yang mana meter tu TNB punya. TNB kalau kita dekat Semenanjung lah. Kalau dekat Sabah Sarawak mungkin ada SESB, ada SESCO. Tapi kita dekat Semenanjung kita ada TNB. Yang mana tujuan penggunaan meter dekat rumah kita tu adalah untuk dia kira berapa banyak tenaga kita pakai untuk bayar bil. Mungkin boleh tengok pada saya punya video yang sebelum ni berkenaan dengan voltan bekalan di rumah kediaman. Tu ada juga cerita sikit lah macam mana tentang voltan kat rumah kita. Okay? Bila kita cerita papan switch utama, MSB dia adanya rangkuman perkakas untuk pensuisan, dia ada alat perlindungan dan dia ada alat pengukuran. Dia ada 3 benda tu. Yang mana dia juga untuk keseluruhan beban agihan yang dipasang, yang melalui ataupun yang masuk pada bekalan utama. Okay, kita terima bekalan utama, bekalan besar kita tu, mungkin bangunan besar, mungkin kita masuk, paling rendah kita masuk 415 volt lah. Tu kalau voltan dulu, tapi voltan sekarang, semua orang kena tahu, garis panduan telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, mengikut buku ni, garis panduan, okay, garis panduan, dia dah keluarkan bahawa voltan kita adalah 400 volt untuk 3 phase. Untuk single phase, 230 volt. Itu voltan bekalan. Okey. Jadi bila kita cerita tentang papan switch utama ni dia adalah untuk kawalan kepada sebuah premis besar bangunan. Okey. Saiz papan switch utama MSB ni dia adalah bergantung kepada apa pemasangan yang ada. Saiz MSB tu. Mungkin dia besar almari, mungkin dia besar meja. Dia saiz dia tu. Bergantung kepada pensuisan yang akan dibuat di MSB tersebut. Sebab dia hanyalah satu center ataupun kawalan dia. Kawalan untuk mungkin nak memberi bekalan kepada sub switchboard, nak bagi bekalan kepada
bilik-bilik switchboard yang lain. Okey. Jadi benda-benda tu. Okey, papan switch utama. Bila kita cerita tentang bilik papan switch utama ni, dia duduk biasanya di dalam tempat bertutup. Bilik switch. Bilik switch kat mana? Kalau dalam premis kita, dalam bangunan, biasanya bilik switch ni dia mestilah letak tempat dia tu sesuai dan dia mestilah sesuai juga dari segi keselamatan. Kedudukan dia tu dengan beban-beban yang kita nak sambungkan tu mestilah sesuai juga. Apa maksud beban tu sesuai dengan kedudukan tempat tu? Kejap lagi kita tengok kalau ada dalam nota saya ni, saya akan buat ulasan lanjut. Okey? Jadi bilik switch dia mesti duduk pada tempat yang sesuai dan dia mesti duduk pada tempat yang sesuai untuk keselamatan. Keselamatan dan juga sesuai untuk kedudukan beban yang kita nak sambungkan. Okey, itu adalah papan switch utama. Yang mana biasanya dia duduk dalam bilik. Kalau dia tak duduk dalam bilik pun, mungkin dia duduk di luar, tapi sepatutnya dia mesti dihadang. Kalau di luar, maksudnya dia terbuka, dia mesti berpagar. Dia tak boleh terdedah macam tu sebab dia boleh mendatangkan bahaya. Sebab tu dia cerita kat situ, tempat yang sesuai dari segi keselamatan. Okey. Kita tengok lagi, kalau hari ni saya nak cerita papan switch utama, mungkin saya pergi yang atas saja. Yang atas tu sikit saja. Saya nak cerita tentang papan switch utama. Kita nak cerita jenis-jenis papan switch utama je. Perlindungan litar, dengan geganti perlindungan litar, kita tengok pada video yang lain nanti. Okey, saya pecah-pecahkan supaya dia tak jadi satu video yang panjang. Okay, supaya kita dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Okey, hari ni kita nak tengok apa itu papan switch utama. Okey, MSB. Mungkin kejap lagi saya sebut PSU, mungkin saya sebut MSB, main switchboard, papan switch utama, PSU. Dia benda yang sama Cuma dia istilah tu saya suka sebut yang pelbagai ni sebab apa? Sebab ada orang dia guna perkataan MSB, ada orang dia guna PSU. Jadi bila kita guna perkataan yang pelbagai, bila kita berjumpa dengan orang yang ramai, kita boleh bercakap benda yang sama tetapi menggunakan nama berbeza. So kita pun dapat ilmu yang baru. Okay. So mungkin ni topik saya hari ni lah. Nak cerita pasal MSB. Saya nak cerita pasal MSB je. Kita ada 3 jenis MSB. Kita ada jenis cubicle, kita ada pedestal dan kita ada wall mounted. Ni MSB kita. Okay, PSU kita. Jenis-jenis MSB kita ada 3. Cubicle, pedestal dengan wall mounted. Okay. Jadi bila kita nak buat satu tempat tu nak adakan satu MSB, nak adakan satu MSU, macam mana kita nak menentukan? Tadi saya dah sebut kan, dari segi size MSB, kedudukan MSB. Jadi perkara awal yang kena buat adalah dia kena tengok reka bentuk, design dia mula-mula. Macam mana dia nak design? Awal tu, dia nak design, dia reka bentuk, dia mestilah melalui satu proses yang mana kalau mengikut nota yang saya nak bagi ni, dia mengikut proses tu, yang pertama kita kena kira anggaran beban. Okay, berapa banyak beban yang kita nak pakai. Tapi ni anggaran. Selepas kita dah buat anggaran, maka kita akan buat kiraan sebenar. Okay. Lepas kita dah buat kiraan sebenar, kita akan buat kiraan faktor kepelbagaian dan juga maksimum demand dia. Okay. Barulah kita buat reka bentuk yang terperinci. Apa saiz MSB kita, apa alat perlindungan kita nak pakai, berapa saiz dia, kemampuan arus dia. Itu semua kita akan buat selepas kita dah buat anggaran, kita dah buat kiraan ni semua, dah buat diversity factor, faktor kepelbagaian dan juga maximum demand, baru kita boleh buat reka bentuk yang terperinci. Okey. Ini antara step dia. Selepas tu kita kena tengok dia punya sistem pembumian dan juga sistem perlindungan kilat. Okey. Kilat ni lightning arrestor, sistem pembumian mungkin nanti saya akan kongsikan. Kita ada beberapa sistem pembumian. Kita ada sistem TT, kita ada sistem TN, kita ada sistem IT. Ada orang cakap keluarga besar dia 3 ni je. Okay. TT, TN, IT. Tapi ada orang cakap, sistem pembumian banyak. Ada TT, ada TNC, ada TNS, ada TNCS. Dekat situ je dah ada 3. Tambah dengan TT tadi 1 dah 4. Tambah dengan IT 5. Ada orang cakap 5, ada orang cakap 3. Okay. Tak kisahlah. Tapi yang sepatutnya kita tahu dia ada 3 keluarga yang utama. TT, TN, IT. Pecahan daripada TN bahawa ada TNC, TNS dan juga TNCS. Itu sistem pembumian. Okay, bila kita buat switchboard, kita kena kenal dulu MSB. Apa itu MSB? Macam mana dia boleh datang sebagai MSB? Dia kalau dekat rumah kita cerita DB, distribution board. Tapi konsep dia, kaedah kerja dia adalah sama. Kaedah kerja yang mana bila kita buat DB, wiring dalam rumah tu, maka kita kena tengoklah kita punya punca bekalan, berapa volt, berapa permintaan arus. Ini sama je dengan
MSB. Cuma kerja-kerja ni mungkin ada engineer yang buat. Kita pun sebagai orang komputer pun boleh terlibat. Okay? Mungkin chargeman, pendawai ni boleh juga. Tetapi kalau ikut skop kerja, dia lebih kepada chargeman lah. Okay. Saya sambung lagi kat situ. Proses reka bentuk dia dilakukan dengan berbagai cara. Dalam nota ni, saya kongsikan pertama anggaran dia. Kita buat anggaran beban. Kedua, kita buat kiraan beban sebenar. Kita buat diversity factor dan juga maximum demand. Kemudian kita baru buat reka bentuk, nak menentukan apa saiz MSB kita nak pakai, alat perlindungan dan sebagainya. Kita pergi pada sistem pembunyian dan juga sistem perlindungan kilat. Okey. Ini papan switch utama. Okey. Yang ni jenis yang saya sebut tadi ada 3. Wall mounted, pedestal dengan cubicle. Macam mana perbezaan dia? Kat sini, kalau dekat gambar yang saya tunjuk ni, ini jenis wall mounted. Wall mounted ni dalam bahasa Melayu dia melekat di dinding. Okey, melekat di dinding. Jadi wall mounted ni dia melekat di dinding. Papan switch utama ni sebenarnya dia kalau kita baca mula-mula tadi, dia ada penswisan, ada pengukuran dan juga perlindungan. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat gambar ni, dekat sini dia ada metering. Ni kalau dia huruf A, kalau perasan kat sini ada huruf A. Meter nama dia. Kalau V, voltmeter. Okey, ni papan switch yang kecil lah. Biasanya wall mounted ni dia untuk load yang tak banyak lah. Okay, wall mounted biasanya untuk yang yang sikit-sikit. Okay, kalau dalam nota tu dia tunjuk kat situ untuk perpasangan yang kecil sehingga 100 ampere. Ni wall mounted punya papan switch utama ataupun MSB. MSB yang wall mounted. Okay. Biasanya dia ni ada, yang tadi saya sebut dia ada melekat di dinding dan dia front access je lah. Front access maksudnya pintu dia pintu depan je. Dia nak buat kerja melalui pintu depan. Dia tak ada rear access belakang. Tak ada sebab dia dah melekat kat dinding. Okey. Biasanya dia tergantung melekat kat dinding. Okey, ini jenis papan switch utama wall mounted. Okey. Kemudian kita tengok jenis yang kedua, jenis pedestal. Pedestal ni apa? Dia pemasangan dia biasanya dia untuk yang sederhana. Voltan dia sama. Cerita voltan ni, voltan macam tadilah. Kalau bangunan 400 volt. Kalau apa lagi? Kalau single phase 230. Tapi bila kita dah ada switchboard, dia biasanya daripada switchboard mestilah bekalan yang 3 phase lah. Rugilah kalau kita buat MSB besar-besar tapi kita pakai untuk single phase je. Macam rugi je lah kan. Okey, sambung lagi. Papan switch yang ni, papan switch utama yang kedua ni, contoh yang kedua adalah pedestal. Yang mana pemasangan dia untuk beban-beban yang sederhana. Untuk pemasangan sederhana. Okey. Biasanya dia mempunyai kaki. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini ada kaki ni. Ni kaki kan. Ni pun kaki lah ni. Okey. Ada yang jenis, kenapa saya tunjuk dua gambar yang beza ni? Sebab dia ada kadang pedestal yang melekat kat dinding. Okey. Yang ni dia macam boleh bergerak. Sebab dia ada roda ni. Tapi kalau ikutkan gambar ni sebenarnya adalah training set, demo set untuk pembelajaran. Okey. So dia boleh bergerak. Dia mempunyai kaki dan biasanya dia ada front access dan juga rear access. Dia ada yang jenis front access saja. Yang kedua dia ada front and rear access. Kalau kita tengok sini, ini front access je lah. Tapi kalau ini, dia ada rear access. Dia ada boleh access daripada belakang. Okey. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Okey, ini pedestal. Ini switchboard jenis pedestal. Sama juga macam yang tadi. Okey, kalau yang tadi ni, kalau kita tengok ni ada kami supply, kita ada meter, kita ada indicator, kita ada kita panggil switch pemilih. Bahasa Inggeris dia apa? Selector switch. Okey, selector switch. Okey, ini kalau pemasangan kecil, pemasangan yang permintaan arus dia 100 ampere, biasanya kita pakai wall mounted. Kalau sederhana kat sini dia biasa dia pakai pedestal. Pedestal ni kalau kita tengok dia macam yang besar dah. Okay, sebab yang ketiga ni saya nak tunjuk jenis papan switch. Papan switch yang ketiga dia adalah cubicle. Dia besar. Biasa cubicle ni tak bergerak dah. Dia memang dah besar. Cubicle ni dia tak bergerak. Memang statik kat situ. Okay. Cuma dia ada yang duduk dalam bilik. Ada yang dia duduk di luar pun ada. Di luar maksud saya dia mesti duduk berpagar. Tapi jaranglah ada switchboard yang macam ni. Maksud saya ni open ni. Dia mesti ada pintu. Lepas tu baru boleh access untuk button-button ni. Kalau dia duduk di luar macam tu. Kejap lagi saya kongsikan ada
cubicle yang duduk di luar. Yang tu saya punya gambar tu dia adalah SSB, sub switchboard. Okey. Untuk cubicle, dia untuk pemasangan yang besar, dia ada front access, dia ada rear access. Okey, itu jenis-jenis papan switch utama. 3 jenis papan switch utama. Okey. Yang saya nak kongsi ni 3 benda ni. Okey, papan switch utama kita ada 3 tadi, pedestal, kita ada cubicle, kita ada wall mounted. Biasanya yang cubicle ni memang untuk pemasangan yang besar-besar lah. M dia mungkin sampai 1250 yang besar. Okay. Current yang permintaan load dia, permintaan beban dia, permintaan arus dia adalah tinggi. Okay. Maksudnya load kita banyak. Okay. Kalau dalam satu bangunan tu, mungkin bangunan 4 tingkat. So setiap floor tu, mungkin setiap floor ada SSB, sub switchboard. Tapi yang main dia di bawah, biasanya switchboard ni duduk, main dia biasa duduk dekat bawah lah. Okay, main switchboard duduk dekat bawah. Lepas tu bila dia nak hantar ke tingkat atas, dia sama ada melalui bus bar riser ataupun mungkin dia pakai kabel. Dia ada pakai tap off. Itu kaedah-kaedah macam mana dia nak menyambungkan di antara floor daripada bilik MSB. Okay, so sekarang kita dah nampak ada 3 jenis MSB. Switchboard kita ada cubicle, kita ada pedestal dan juga kita ada wall mounted. Okay, yang cubicle ni biasanya dia ada front access, dia ada rear access lah. Ada pintu depan, ada pintu belakang. So dia banyak kompartmen ni. Dia ada, yang kat sini kita nampak alat pelindungan dia. Tadi tak ada alat pelindungan cik? Ada. Yang tadi ada alat pelindungan. Cuma tadi tu dia pakai MCCB. Yang ini dia pakai, yang kalau nampak kat sini dia pakai ACB, Air Circuit Breaker. Okay, sebab bila M yang besar, bawah 100 ataupun bawah 500 M, bawah 500 M ni kadang ada orang pakai MCCB. Sebab dekat tempat saya ada MCCB kadaran, ada saya jumpa MCCB kadaran 1000 M. MCCB. Tapi dia duduk dekat SSB, sub switchboard. Tapi biasanya kalau lebih 500 M ni orang dah pakai ACB lah, Air Circuit Breaker. Dia ada banyak lagi. Ada ACB, ada VCB, ada GCB. Bukan grill chicken burger McD. GCB tu gas circuit breaker. Okay, bangunan besar-besar yang voltage-nya besar-besar. Dia mungkin masuk 11 kV, 33 kV. Mungkin dia pakai bama ni lah. Mungkin dekat bangunan besar, saya ambil contoh shopping complex, shopping mall kita. Mungkin dekat Maidin, Tesco. Bangunan besar macam tu. Dia mungkin masuk 11 kV, mungkin 33 kV. So dia tak, mungkin dia tak pakai ACB. Dia pakai VCB, dia pakai GCB. Saya pun tak adalah experience di situ. Tapi atas perkongsian daripada kawan-kawan, atas khusus yang saya pergi, itu maklumat yang saya dapat lah. Okay, so dekat sini, nak nampak tak benda yang tadi? Kalau dekat pedestal, kita pun nampak ada ni ACB. Ada ACB juga, tapi kat sini tak ada. Ni dipakai MCCB. Okay, pedestal. Kalau yang wall mounted tadi, biasanya dia pakai MCCB lah, sebab dia pakai 100 ampere je. 100 ampere biasanya dia pakai MCCB. Okay, kita teruskan. Kalau kita tengok, papan switch utama kita dah tengok ada 3 jenis. Dia punya body, macam mana dia buat? Biasanya dia adalah daripada body dia tu, kepingan kenuli besi lah. Dia buat yang mana untuk PSU, ketebalan dia adalah 2.6 mm. Ni tak kurang. Tak kurang daripada saiz 2.6 mm. Ini mengikut nota-nota yang saya baca. Saya tengok data-data macam mana papan switch utama. Dia punya body dia mesti pakai yang keluli yang tebal ni tidak kurang 2.6 mm. 2.6 mm ni yang mana nak cakap 2 cm lagi besar. Okay. Okay, biasanya disalut zinc. Tujuan dia nak anti karat, melawan karat. Okay, itu papan switch utama punya body. Kemudian saiz papan switch utama ni, dia kata kat sini, papan switch utama yang hendak direka biasanya mempunyai 20% simpanan untuk melakukan kerja-kerja penambahan kemudian hari. Apa maksud dia? Okay, daripada maksimum demand yang kita dah kira tadi, kita akan sparekan 20%. 20%. Contohlah kita dah kira bangunan kita ni total TCL, total connected load kita, katalah 1000, saya ambil lah, yang nilai kecil senang sikit nak kira. Katalah TCL kita 100 M, tapi mana ada MSB 100 M kan? MSB biasanya lagi besar pada 100 M lah. Saya ambil contoh je lah. TCL kita, total connected load kita dalam kilowatt, dah kira semua permintaan arus dia katalah 100 ampere. Jadi kita kena lebihkan jadi 120. Maksudnya alat yang kita nak pakai, alat pelindungan tadi, jangan ambil yang 100 ampere.
kita standby besar sikit, 120. Maksudnya kalau ada penambahan yang akan datang, dia boleh support. Sebab kita punya main switch tadi, switch yang utama tadi, incoming supply kita masuk, kita dah ada alat pelindungan yang lebih besar. Sama juga dengan rumah. Kalau rumah kita kira, kalau current rumah kita kira 60 ampere, tapi memang rumah kita 60 ampere je. Kalau 3 phase, 3 fasa tu adalah 3 biji fuse, 60, 60, 60, 180. Katalah dekat rumah kalau kita kira, sebab dulu rumah kampung dulu mungkin permintaan arus dia kecil je. Rumah ada 1 atau 2 bilik, lampu adalah 3-4 lampu, soket ada 2 ataupun 3, mungkin permintaan arus dia sekadar 40 ampere. Bila dia permintaan arus dia 40 ampere, kita mesti pasang cut out saiz 60 lah. Sebab bila 40, kalau next time nanti, masa akan datang dia ada buat penambahan, so dia boleh masuk sebabnya dia punya main switch dah ready 60 amp. Permintaan arus dia boleh pergi sampai 60. So bekalan yang masuk, load yang ada dalam rumah sekarang 40 amp. So bila next dia nak buat, dia boleh dapat penambahan tanpa perlu kita pergi permohonan kepada pembekal. Okay. So kita tengok lagi papan switch kat sini, dia kata dia reka biasanya mempunyai simpanan 20%. Okay. Untuk kita buat penambahan pada masa akan datang. Seterusnya kita tengok nombor 3, dia kata papan switch utama mestilah dibumikan. Sebab tu kita cerita tadi. Apa syarat-syarat dalam reka bentuk? Kena ada pembumian. Macam mana lightning arrestor dia, macam mana kita buat sistem pembumian dia, kena ada benda tu. So dalam kita mereka bentuk papan switch utama, ada 3 benda ni. Kita kena tahu jenis besi yang nak pakai, kemudian kita punya permintaan arus, maximum demand, kita kena ada standby 20%, supaya buat penambahan akan datang tu kita tak perlu buat permohonan ataupun pertukaran barang yang lain. Kemudian kita kena tahu juga permintaan dari segi keselamatan pembumian dia. Okay? Kita mestilah ikut peraturan yang telah ditetapkan. Kalau kat sini dia kata menggunakan pita tembaga copper stripe berukuran 1 inci kali 1.8 inci. Dan batang teras tembaga, iaitu elektrod bumi kita, copper rod kita, okay, kena ada. Kalau pergi tengok dekat bilik-bilik bilik MSB, dia ada copper tape dekat keliling. Kejap lagi saya rasa saya ada gambar dia. Kita tengok copper tape dekat keliling, kemudian di luar bilik MSB biasanya dia ada tanam satu copper rod. Ataupun mungkin lebih, sebab dia punya permintaan, kalau dekat rumah kita, ni banyak macam-macam saya baca ni, spek ni macam-macam. Kalau kita baca IEC, macam tu permintaan dia. TNB macam ni pula. ST, dia tak ada nyatakan. JKR dia menyatakan macam tu pula. Apa benda yang saya cakap ni? Tentang pembumian. Kadar nilai rintangan bumi. Ada yang kata mesti ikut 10 ohm dan ke bawah. Ada yang cakap kena ikut 8 ohm dan ke bawah nilai rintangan bumi. Tapi ada juga kalau kita baca dalam IEC, kalau saya tak salah, IEC dia cerita tentang 500 ohm. 500 ohm tu apa? Tu kemudian. Tu baca dalam IEC. Kehendak tu 500 ohm tu kita kena faham dia berkaitan dengan RCCB kita di rumah. Okey. So dekat sini, maksudnya bila kita pasang MSB, kita kena pastikan sistem pembumian yang baik. Ada copper tape kita pasang dalam bilik tu. Kemudian di luarnya biasanya kita akan pasang dengan copper rod. Okey, itu papan switch. Kemudian di mana pasang papan switch utama ni? Pemasangan papan switch utama ni, kita nak tempatkan ni, tadi kita dah sebut, mestilah sesuai dari segi keselamatan, sesuai untuk beban-beban yang kita nak sambung. Di mana tempat yang kita nak pasang? Lokasi papan switch utama ni, kita biasanya pasang tempat dia adalah yang mana penggunaan beban dia tinggi. Maksudnya load banyak. Load banyak, kita pakai main switchboard. Kita tak pakai DB biasa lah. DB kecil tu tak boleh lah. DB yang kat rumah tu kan. So bila kita punya beban kita ataupun dalam premis kita banyak load nak pakai, so kita menggunakan MSB yang mana kita pasang, tujuan dia antara lain kita nak kurangkan perbelanjaan submain. Banyak sangat submain kan, dan penggunaan kabel. Mungkin dia pergi satu tempat, dia jadi sub switchboard ataupun sub DB. Okay. Kemudian bilik papan switch utama ni dekat mana lokasi dia? Bilik dia mestilah ditempatkan satu tempat yang terhindar daripada berlakunya banjir. Ni kena elakkan lah. Tempat tu mestilah elak daripada banjir. Sebab tu kalau kampung, dulu ada tempat, saya pernah tengok dululah, sekarang dah jarang dah ada. Tapi kalau tempat yang memang banjir, dia pakai transformer, pencawang atas tiang, PAT, pencawang atas tiang. Saya belajar dulu disebut H-pole transformer. Lepas tu saya punya student ada sebut dengan saya, ni cik kita panggil PAT sebab dalam
Kalau saya tak salah di praktikal sama ada dengan TNB ataupun vendor TNB, dia kata ini PAT je, pencawang atas tiang. Okey lah. Ini yang saya kata tadi, penggunaan bahasa yang banyak tapi benda yang sama, so kita akan dapat manfaat bersama sebabnya kita tahu banyak perkara. Okay. Sebab tu kita kena jumpa. Kadang-kadang anak murid saya pun jadi cikgu saya juga. Sebab dia dapat ilmu kat luar, dia berkongsi dengan saya. Okay. Lokasi papan suik utama MSB kita, bilik MSB hendaklah jauh daripada bahaya banjir. Okay. Kena tempat tu kalau dalam bangunan, janganlah letak tepi longkang yang longkang besar. Sebab dekat tempat saya ni, MSB tu, dia agak berhampiran dengan longkang. Sebab dia bangunan tu, belakang bangunan ada satu MSB tapi dia buat tinggi sikit. Kan? Bilik suite utama ni dia kena jauh, kena pastikan dia selamat daripada banjir. Kemudian saluran-saluran yang mencukupi bagi tujuan untuk kemasukan dan juga keluaran kabel. Maksudnya bawah MSB ni, bila dia ada MSB, dia akan ada terang. Apa kita panggil? Salur. Salur, dalamnya dia bawa pasir. Pasal apa pasir? Dia nak menyerap lembapan, moist. Okay. So, kalau ada air pun, pasir ni dia akan cepat keringkan lah. Okay. Saluran yang mencukupi bagi tujuan untuk kemasukan dan juga keluaran kabel. Kemudian dia ditempatkan di kawasan yang khas, mesti mempunyai pintu yang terkunci. Tapi ni kalau kita pergi banyak tempat sebenarnya, ada orang ambil sambil lewa. Bilik switchboard tak berkunci. Kadang-kadang tak tahu nak salahkan siapa tapi kita bukan nak cari salah orang lah. Cuma saya kena bagi tahu dari segi keselamatan, amalan keselamatan, bilik switchboard sepatutnya berkunci. Kan? Berkunci dan tak ada lubang yang boleh akses. Sebab tu dekat pintu dia pun dia akan pakai apa dipanggil jaring tu, vermin ke apa. Nak elakkan daripada agas masuk, binatang masuk. Binatang bunyi macam takkanlah binatang nak masuk kan. Tapi kita tak tahu. Mungkin kalau ada lubang-lubang, tikus masuk, ular masuk, biawak masuk. So dia boleh mendatangkan bahaya. Sebab kita dalam tu bilik switch kita, kalau dia buat, mungkin ada laluan bawah yang dia boleh masuk. Binatang-binatang ni. So akan mengganggu dalam sistem elektrik kita lah. Sebab dia datang bahaya. Sebab dalam switchboard, dia ada bus bar. So kalau kita tak sentuh pun, dia ada flash over. Dia boleh berlaku induction. Dia boleh berlaku arwahan. Kita tak sentuh. Dia macam mana induction ni? Contoh saya nak bagi, macam kita duduk sebelah peti ais lah. Duduk sebelah peti ais, kita letak tangan, dia ada macam kita punya blue warmer ni agak bergerak kan. So induction. Dia ada tindak balas magnet lah lebih kurang. Okay, elektromagnet dia tu. Okay, dia ditempatkan di tempat khas, berkunci. Kemudian saiz MSB ni semua, tu cerita yang mereka bentuk tadi. Sebab dia kata panjang, lebar, tinggi, PSU perlulah diambil kira sebelum kerja mereka bentuk ruang. Nak pastikan tempat tu sesuai ke tidak? Sesuai dari segi apa? Nak letak dia tu, nak laluan kabel keluar masuk tu, kan ada kat situ saluran yang mencukupi bagi tujuan untuk kemasukan dan juga keluaran. Okey, ini cerita tentang tempat pemasangan papan suik utama. Bila kita nak pasang papan suik utama, kemudian kita ada kehendak macam mana kita nak pasang. Yang ni saya tak nak ulas jauh. Tapi semua orang bila lepas tengok ni nanti boleh cek dalam akta. Dalam peraturan elektrik. Kita buka akta kita tu. Tahu buku akta? Semua orang kena ada buku akta. Ni buku akta kita. Okey, kita ada buku akta bekal elektrik. Dalam dia, sebahagian depan ada akta. Bahagian belakang dia ada peraturan elektrik. Kalau tuan-tuan ni chargeman, yang dengar ni chargeman, tuan-tuan kena ada satu lagi buku. Panduan prosedur kerja selamat. Panduan prosedur kerja selamat ni, dia nak tunjuk macam mana kita nak buat kerja-kerja berkaitan dengan skop chargeman. Kalau di rumah, kita buat kerja pendawai, kita ada satu lagi buku ni, buku garis panduan pendawaian elektrik, bangunan kediaman. Ni buku-buku ni kena ada. Kenapa kena ada? Sebab dalam akta pada pindaan yang terkini 2016, dia pindah 2015, pada 2016 dia dah keluarkan, setiap garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya, itu dalam Seksyen 50 kalau saya tak salah, Seksyen 50 akta bekal elektrik, setiap garis panduan yang dikeluarkan, ataupun, dia panggil apa satu lagi, practice code. Kod amalan. Kod amalan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga ni, dia mesti diguna pakai. Oleh siapa? Oleh semua orang. Maksudnya apa yang termaktub dalam tu, dia dah declare sebagai benda tu wajib guna. Sebab tu dalam akta dalam peraturan salah laku serius, antara lain salah laku serius dia kata apabila tidak menjalankan atau tidak buat sebahagian daripada apa yang termaktub dalam akta peraturan, dia dikira sebagai salah laku serius. Salah laku serius ni jatuh pada siapa? Jatuh pada orang kompeten. Orang kompeten salah laku serius dia, boleh kena tarik semula dia punya kompeten dia. Okey, itu cerita papan suik utama.
kehendak pemasangan. Kehendak pemasangan dia kata dalam peraturan-peraturan elektrik 1994, peraturan 37 dia nyatakan mana-mana bahagian suatu pasangan papan Swiss atau kelengkapan dipasang di dalam mana-mana premis, okey, hendaklah cukup terang di alih udara dan sentiasa kering. Ni bilik switchboard. Bilik switchboard dia kata mestilah terang di alih udara dan sentiasa kering. Di alih udara tu maksudnya dia ada laluan udara yang baik lah. Dia tidak terpekung dalam tu. Sebab tu pintu biasanya dia pakai pintu yang bersirip. Saya lupa apa nama tu. Ada disebut tu. Pintu bersirip tu supaya ada angin masuk. Lepas tu boleh angin keluar. Okay. Dalam peraturan 37, dia kata pecahan A hendaklah cukup terang di alih udara dan sentiasa kering. B hendaklah bebas daripada halangan bagi membolehkan papan Swiss atau kelengkapan itu dikendalikan dengan selamat. Bebas daripada halangan. Sebab tu dalam nota yang tadi, dia kata kita nak buat switchboard, kita kena pastikan tempat sesuai, elak pada banjir. Kawasan tu mesti saiz yang sepatutnya untuk mudahkan kita laluan kerja dan sebagainya. Sebab dia ada dalam peraturan 37. Dalam peraturan 37 dia kata hendaklah cukup terang. Cukup terang maksudnya bilik tu kalau tak ada cahaya matahari boleh masuk, maka kena pasang lampu lah. Sebab tu kalau bilik switchboard biasanya mana-mana pun ada lampu. Okay. Saya pernah tengok juga SSB, buka je pintu, dalam dia ada lampu, sub switchboard. Okay. Sebab tempat tu dia outdoor, bila buka SSB, dia ada lampu. Sama ada dia pakai automatic ataupun ada switch lampu lah. Okay. Automatic maksudnya dia pakai sensor ataupun dia pakai button. Bila buka pintu, dia sensor dengan pintu tu lah. Okay. Hendaklah cukup terang dan di alih udara. B, hendaklah bebas daripada halangan untuk memudahkan pengendalian kerja. C, hendaklah cukup dimensinya. Ini saiz tadi. Sama juga dengan B. Ini dalam peraturan ni. Dimensi dia untuk memudahkan keselesaan ruang yang cukup bagi pengendalian atau penyelenggaraan yang selamat. D, tidak boleh digunakan bagi apa-apa perstoran. Ini yang kerap kita buat. Kalau dalam bangunan besar-besar, itulah store nak simpan mop, store simpan meja, store simpan kerusi. Apa barang yang tak nak pakai, barang nak lupus. Kalau bangunan-bangunan ni, barang tu dah tak nak pakai, nak simpan tak ada tempat. Inilah tempat humban dia. Okay? Orang tempat simpan barang. Sebenarnya tak boleh. Sebab dia dalam peraturan 37. Tapi saya tak nak cerita. Ada tempat saya pergi, dia jadikan store makanan. Saya buat kerja. Tengok-tengok switchboard tu, saya cari-cari. Rupanya switchboard tu, sepatutnya yang pegang kunci chargeman. Rupanya adalah orang lain. Di bangunan mana saya tak nak cerita. Saya pernah pergi satu tempat tu. Dia punya store adalah, dia punya bilik switch adalah store simpanan barang makan. Okay. Tu pelik sikit lah. Dan ada pula orang duduk dalam tu. Orang yang duduk tu bukan chargeman. Ni sepatutnya kalau kita ikut peraturan, dia tak betul lah ni. Okay. Sebab dia bilik switchboard, bilik switch ni, dia mesti orang yang berkebenaran. Kalau dalam TNB, dia ada guna perkataan tu. Dia ada CP dan dia ada satu lagi apa? AP. Orang berkebenaran dengan orang kompeten. Itu dalam TNB. Tapi kalau dalam ST, dia guna istilah tu je lah. Orang kompeten. Okay, dalam TNB, dia ada dua tu. AP, authorized person dengan competent person. Kalau tengok dekat pencawan-pencawan elektrik, tengok signboard tu. Kadang-kadang ada tulis, dilarang masuk kecuali di bawah kawalan orang yang berkebenaran. Lebih kurang macam tu lah. Signage yang ada dekat pencawang. Okay. So, dalam TNB, dia ada CP, dia ada AP. Tapi dalam ST, dia cuma ada kompeten person je lah, orang kompeten. Ada 6 jenis orang kompeten. Boleh cek dalam akta peraturan. Okey, dalam peraturan dia ada 6 jenis orang kompeten. Okey, jadi kehendak untuk pemasangan papan Swiss, kita dah tahu dia merujuk pada peraturan 37. Yang kita baca tadi, nota-nota yang saya tunjuk tadi, rujukannya adalah 37. Peraturan 37. Di samping tu, bila kita nak pasang papan Swiss, kita kena tahu, kita kena baca Peraturan 19, Peraturan 20, Peraturan 21. Ini berkenaan dengan MSB, papan Swiss. Dia kata dekat sini Peraturan 19, dia ada Peraturan 19, Sat Peraturan 1, Sat Peraturan 2, Sat Peraturan 3, Sat Peraturan 4, Sat Peraturan 5. Berkenaan dengan susunan papan Swiss secara amnya. Okay? Boleh buka dalam Peraturan Elektrik 1994. Sebab tu dalam nota ni saya bagi kat sini, rujuk PPE 1994. Kalau kita nak ulas semua perkara, mungkin dia akan jadi video yang panjang. Tapi tuan-tuan boleh buka PPE 1994. Kalau siapa-siapa yang tak ada buku akta, mungkin yang baca, tengok video saya, tak ada buku akta, cuba cari dalam internet, mungkin boleh jumpa lah. Peraturan elektrik 1994,
peraturan 19, 20 dan juga 21. Peraturan 20 ni apa? Mengendalikan papan Swiss. Dia ada cerita berkenaan dengan mengendalikan papan Swiss. Okey. Peraturan 21, dia papan Swiss tu macam mana dikendalikan pada voltan tinggi ataupun voltan amat tinggi. Sebab papan Swiss ni dia ada tadi saya pun ada sebut adanya ACB, VCB, GCB. Sebab dia bergantung juga kepada jenis voltan yang masuk. Kalau kat sini dia tulis voltan amat tinggi ataupun voltan tinggi. Dia ada berbeza-beza. Dia ada voltan rendah, voltan amat rendah, voltan sederhana, voltan tinggi, voltan amat tinggi. So dia ada perbezaan dia voltan-voltan tu. Jadi dekat rumah kita voltan apa? Voltan apa? Boleh cari dalam akta peraturan. Dalam tafsiran dia ada 5 tu. Voltan amat rendah, voltan sederhana, voltan tinggi, voltan amat tinggi. Cuba cari nilai-nilai tu. Okey. Cuma saya nak tekankan dekat sini dalam peraturan 19 sat peraturan 4. Dia berkenaan dengan papan Swiss ni tadi. 19 sat peraturan 4. Dia kata tiada sesiapa pun kecuali orang kompeten atau orang yang bertindak di bawah penyeliaan langsung orang kompeten boleh mendapat akses kepada mana-mana bahagian papan Swiss. Maksud dia, yang nak buat kerja-kerja berkenaan dengan papan Swiss ni mesti orang kompeten. Cerita orang kompeten lagi. Orang kompeten ni siapa? Yang tadi saya sebut. Ada 6 orang kompeten yang dinyatakan dalam buku akta dan juga peraturan. Dia dalam peraturan 1994, dia ada cerita tentang orang kompeten. Ada 6 jenis orang kompeten. Baca sikit lah. Dia adanya pencantum kabel, dia adanya pendawai, penjaga jentera, penyelia elektrik, jurutera elektrik, jurutera perkhidmatan elektrik. Okey, ada 6. Kemudian dia ada satu lagi, kalau kita baca dalam PPKS, Panduan Prosedur Kerja Selamat, kita akan nampak adanya dikeluarkan kat situ satu perkataan jurutera elektrik resident. Dia ada pula jurutera elektrik resident. Tapi dalam akta peraturan kita akan jumpa 6 kompeten lah. 6 kompeten. Okey? Jadi saya nak tekankan kat sini, papan Swiss utama ni sebenarnya yang boleh akses dia adalah orang kompeten. Orang kompeten ni siapa? Orang yang ada perakuan. Okey? Dia bukan semua orang kompeten boleh. Kena tengok balik semula. Okey? Biasanya papan Swiss utama ni dia akses oleh yang boleh buat kerja ni adalah penjaga jentera. Kemudian kita punya jurutera boleh. Okey, jurutera perkhidmatan, jurutera kompeten, dia boleh akses. Okey, untuk buat kerja, untuk buat reka bentuk, ni orang ni. Okey, bukan semua orang boleh. So dalam peraturan 19 tak, peraturan 4. Ni contoh. Ni bilik MSB ni. Bilik MSB yang mana bilik MSB ni kalau tengok dekat sini, ni bilik daripada luar. Dia ada pintu. Pintu dia ni dia ada jaring. Okey, ni MSB lah. Ni kecil. Ni dekat tempat saya. Okey, ni dekat tempat saya. Okey. MSB ni kalau nampak ada pintu ni. Ni bila dah buka. So supply masuk. Ni pintu mesti boleh tutup. Dia ada tulis pula bilik sub switch. Sebenarnya ni bukan MSB. Maksud saya bukan supply incoming masuk yang pertama dalam bangunan saya. Bukan. Ini untuk blok. Satu blok tu dia ada MSB untuk blok tu. So supply tu adalah daripada ada supply daripada incoming yang utama. Biasanya incoming utama tu, kalau saya tunjuk dekat sini contoh. Okay, contoh sekejap. Saya carikan gambar. Saya tunjukkan gambar. Okey, kat sini. Ni ada. Ni kalau dekat bangunan, dekat tempat saya, bangunan ni, dia adanya pencawangan elektrik. Sebelah sini ada pagar. Ni pencawangan elektrik ni masuk TNB punya. Yang tak ada pagar ni, dia berkunci. Ini adalah bekalan utama yang masuk dalam satu premis besar kawasan tempat kerja saya ni. Okey. Bangunan ni, supply utama ni kat sini. Sebelah ni ada transformer. Ada dalam pencawangan elektrik TNB ni ada transformer. Kalau saya tak salah dia masuk 11 kV. 11. Kemudian dia keluar dekat sini 400 je lah. Bangunan saya kecil je. Tempat kerja saya kecil je. Okay. Daripada yang sini dia pergi ke sini. Ni dekat blok bangunan. Ada satu blok bangunan. So dia pakai MSB ni. Kemudian kecil saya tukar. Silap. Okey. So dekat sini tadi daripada main dia masuk kepada ni dalam bilik yang kecil. Sebab tu dekat pintu tadi dia tulis bilik sub switch. Sebenarnya dia datang daripada sini. Sub switch. Yang ni dia ada sub switch board yang lain dekat tempat lain. Ni tempat lain. Okey. Dalam premis tempat saya kerja jugalah. Kawasan saya bekerja ni. Okey. So dekat sini dekat pintu dia tulis dilarang masuk. Ni pintu yang ni.
Yang sini, ni, dilarang masuk dan sebagainya dia tulis. Okey, itu bilik switchboard lah tadi. Ni kita dekat sini tadi. Okey, sambung balik. Okey, ni bilik MSB. Bilik MSB, dia ada, yang jenis ni, MSB dekat sini adalah cubicle. Dia ada pintu yang dia tulis sub-switch. Kemudian pintu ni mesti berjaring ni berjaring. Dan dia mestilah lega. Maksud lega yang tadi tu kita cerita. Dia mesti untuk buat kerja mudah, untuk laluan kabel ada, dia boleh selamat duduk dalam tu. Bukanlah nak duduk dalam tu, maksudnya nak buat kerja tu selamat. Pengendalian dalam tu selamat. Okey? Dia mesti cukup terang. Ni dah ada lampu. Kalau mungkin cahaya tak masuk, kena pasang lampu. Kalau tempat tu terbuka dekat tempat, mungkin ada bumbung je. Kalau pencahayaan yang baik, dah kira okey. Tapi benda ni bertutup. Bila bertutup, dia kena ada pencahayaan yang baik. Okey? Dan dia kata ni mesti sentiasa kering. Kalau tengok kat sini, mungkin tak nampak. Mungkin ada gambar sekejap lagi. Dia ada pasir. Mungkin dia untuk menyerap. Saya dah sebut tadi, moist. Okey, kat sini, tuan-tuan boleh nampak. Dia ada ACB, Air Circuit Breaker. Sini ada SPD. Ada SPD, Surge Protection Device. Untuk apa? Untuk pelindungan keselamatan. Sebab tu dia kata tadi, MSB ni dia ada apa? Ada penswisan, ada perlindungan, ada alat pengukuran. Ni semua ada kat situ. Alat perlindungan mana? Ni alat perlindungan lah ni. Perlindungan. Ada penswisan. Ni penswisan lah ni. Okay, switch. Kemudian ada alat pengukuran. Ni ada alat pengukuran. Ni ada voltmeter, ammeter. Kadang ada yang meter lagi. Ada overcurrent. Ada meter. Ada MSB yang ada meter tenaga dekat dia. Meter kWj tu, kilowatt jam tu, ada dekat MSB. Tapi dekat MSB tempat saya ni, setakat yang saya jumpa ni, dekat bilik yang main saya tak pernah masuk. Sebab nak masuk mesti dengan orang yang sepatutnya. Okay? So ni dekat bilik sub dia, tak ada meter kWj. Tapi ada alat-alat pengukuran yang lain. Ada ammeter, ada voltmeter. Okay. Apa yang ada dekat MSB tu? Dia supply masuk. Okay, kita cuba tengok video ni sikit. Okay. Boleh play ke tidak video saya? Okay, ni supply kita masuk, kabel datang. Ini dalam switchboard ni. Ni rear access dekat pintu belakang. Dia ada bus bar yang macam tu. Bekalan masuk dia. Yang kat atas tu kalau boleh nampak ni ada CT. Sini pun ada CT. Current transformer. Sebab tu adalah alat-alat pelindungan dalam kita punya MSB. Alat pelindungan. Ni bus bar ni tuan-tuan. Okay, bus bar. Dia dah bagi ikut phase. Ada red, yellow, blue. Okay. Ni kabel-kabel yang disambungkan. Okay. So dalam switchboard kita, ni pandangan belakang dia. Kalau dekat bawah tu kita boleh nampak kabel yang masuk. Ni yang dikatakan kena ada laluan untuk keluar masuk kabel. Kalau tuan-tuan boleh nampak dia berpasir supaya dia boleh menyerap moist. Dekat situ kalau saya tak salah itu adalah incoming dia. Kemudian kita dah sebut tadi dekat keliling. Dekat keliling dia kena ada copper tape untuk pembumian. Jadi benda ni sempurna. Bila dah ada copper tape dan dia akan bawa keluar, adanya earth chamber yang di dalamnya ada copper rod. Yang ni saya ambil gambar ni satu je lah. Tapi kalau ikutkan dia, banyak lagi dekat tempat-tempat tu. Bila dalam bilik switchboard, dia kena ada CPR punya keselamatan lah maksudnya. Okay, kita ada macam mana nak rawatan pertolongan cemas. Kita kena ada alat pemadam api. Okay, ni switchboard saya. Last kali kalau baca dekat atas tu dia tulis SSB BU. SSB BU. Apa benda ni? Dia adalah sub switchboard. BU tu apa? Kalau saya tak salah, dia orang codingkan benda ni sebagai bangunan utama. SSB bangunan utama. Okay? Dia datang, macam saya kata tadi, dia adalah, dia sebenarnya MSB untuk bangunan tu. Tetapi dia adalah sub switchboard daripada main yang sebenar. Sebab tu dinamakan, dari segi coding ni bukan kita yang tentukan lah. Waktu dia reka bentuk mula-mula, dia nak tentukan SSB ke, MSB ke. Okay? Dia yang, pereka bentuk ni yang menentukan SSB. Nama-nama ni, dia orang yang sesuaikan. Okay? So, itu dekat bilik switchboard. Kita pun dah tengok sikit. Okay, ini dia ada sub switchboard. Sub switchboard ni, ini pun cubicle. Tetapi dia duduk outdoor, di luar. Ni agak kotor gambar ni saya ambil lama dah. Tapi nanti kalau, sebab benda ni ada orang datang servicing, ada orang datang buat kerja-kerja pembersihan. Sepatutnya benda-benda tu kena, sebab dia ada stiker kat dalam ni semua. Waktu bila dia datang servis, dia ada lawatan-lawatan orang kompeten, lawatan penyelia, lawatan penjaga, jurutera, ada. Benda tu termaktub dalam peraturan. Dalam peraturan elektrik 1994, lawatan orang kompeten. Dia adalah syarat-syarat apa benda yang kena buat, apa report yang dia kena hantar. Dia kena datang bagi sure.
Tapi kalau ni, saya suka tekankan bahawa outdoor, pintu ni kena berkunci. Ni pintu ni. Pintu yang ada dekat sini. Ni pintu, dia kena berkunci. Sebenarnya pintu ni dia ada lock dia. Dia boleh bawa mangga. Tapi kalau lah kita pergi dekat tempat tu, pintu ni tak berkunci, sepatutnya dia kena ada pagar. Kena ada pagar. So kalau macam ni, kalau dia ni berkunci, okey lah. Sebab tadi kita dah cerita, keselamatan dia mesti keutamaan keselamatan kepada kita dan juga barang tu. Okey? Mungkin bukan kita yang masuk, kita mungkin yang kita boleh berfikir, kita fikir bahaya sebab dia ada signage-signage bahaya, botan, danger dan sebagainya dia tulis tu kan. Bagi orang yang tak boleh berfikir, mungkin anak-anak kecil datang main, tu bahaya-bahaya dia. Okay? Mungkin kita tak terfikir, takkan binatang datang nak buka kan. Kita tak tahu mungkin ada binatang-binatang yang jenis memanjat, tarik dan terbuka pintu, dia boleh masuk ke dalam. Okay, itu ada segi bahaya. Benda ni sama je macam MSB tadi, tapi nama dia ni lah SSB, Sub Switchboard. Kalau tengok kat sini pun dia ada tulis SSB, Sub Switchboard. Daripada mana? ET. ET ni saya tak tahu dia orang codingkan sebagai apa lah. Tapi dekat switchboard dia ada circuit dia, diagram dia. Saya lupa. Bukan saya tak tahu, saya lupa. Sebab saya dah pernah pergi tengok dah switchboard ni. Dia daripada, kalau saya tak salah, dia sebenarnya datang daripada main yang besar tu lah. Cuma ET tu saya lupa dia untuk apa Sub switchboard ni belakang bengkel. Dia pecahkan. Yang saya ingat saya, sub switchboard yang saya pergi ni, dalam dia ada circuit, dia pergi kepada 3 tempat. Dia ada bengkel, bengkel tu ada dua tempat. So dia pergi 2, kemudian dia pergi asrama 1 lagi. Dia ada 3. Sub switchboard ni daripada main dia hantar ke sini. So dia ni yang kata penjimatan. Kalau tidak dia kena tarik banyak kabel nak naik bengkel lain, nak naik asrama lain kan. Jadi sekali dia tarik satu, daripada sub switchboard ni dia pecah-pecahkan. Okey? Tuan-tuan boleh tengok ni belakang sub switchboard. Dia masuk ni kabel banyak-banyak ni, mungkin dia keluar lah. Okay, dia keluar pergi ke yang saya sebut tadi, asrama dan sebagainya, bengkel dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok kat sini dia ada beberapa je. Ni sebenarnya dia pakai MCCB. Yang tadi mula-mula saya dah sebut MCCB 1000M. Dekat sini saya jumpa ni MCCB ni 1000M. Biasanya orang dah pakai ACB dan sebagainya lah. Tapi yang kat sini saya tengok dia mungkin ni waktu design yang paling lama kot. Tempat kerja saya pun dah agak lama. Okay. Jadi saya tengok dekat sini dia pakai MCCB 1000M. Yang ini MCCB juga. Dia pergilah kepada load-load yang dia nak control. Okay, ni ada sama je macam MSB tadi. Dia ada metering, ada ammeter, ada voltmeter, ada indicator lamp, ada overcurrent relay, ada earth fault relay, earth leakage relay. Benda tu sama. Okay, itu cerita tu kita cerita kemudian. Ganti perlindungan dan juga kita pergi kepada perlindungan litar. Itu nanti. Ni slide saya ni kalau ikut, ni slide ke-15. Dia ada 19 je, tak banyak. Okay, ni saya dah tunjuk tadi. Pencawang. Dia ada pencawang. Kalau ni yang TNB ni pencawang. Kita panggil pencawang elektrik. Kemudian kita ada MSB. Kita ada SSB. Ni saya dah ulas tadi. Kita boleh skip. Okay, ni kita cerita sikit. Sebelum nak tutup benda ni, kita cerita. Lokasi pemasangan MSB, SSB, DB. Okay, apa benda MSB? Main switchboard, sub switchboard, distribution board. Pemasangan dia, kita nak pasang, dia mestilah sepatutnya, sebaik-baiknya dia mestilah dekat dengan load center, dengan punca bekalan ataupun DB lah senang cakap. MSB mestilah dekat dengan DB ataupun SSB. Kan? Sebab dia nak pergi pada load. Sebab apa kita nak kena dekat? Sebab kita nak elakkan voltage drop, susut voltan. Kalau ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dia ada bagi tahu tu voltage drop dia ada 5%, dia tak boleh lebih 5%. Tapi dalam garis panduan dia ada bagi tahu tentang 5% dengan 3%, 3% dan juga 5%. 3% voltage drop dibenarkan untuk lampu. 5% untuk lain-lain load. Okay? So dekat sini bila kita nak buat MSB, SSB, DB sekalipun, kita kena ambil kira benda ni. Okay? Kita kena pastikan voltage drop yang berlaku kat situ tidak melebihi yang dibenarkan. Okay? Kemudian SSB. SSB ni dia mestilah digunakan jika sekiranya sekumpulan beban berada agak jauh daripada center dia tadi. Okay, ni yang tadi macam saya cakap tadi, dekat tempat saya ni, daripada main switchboard, dia datang ke SSB. SSB dia pergi ke bengkel, dia pergi ke bengkel yang lain dan juga dia pergi kepada asrama. Sebab dia nak elakkan voltage drop dan satu lagi dia nak menjimatkan kabel. Kalau tidak dia kena tarik kabel yang banyak. Cuma bila sekarang ni dia hantar kepada satu center iaitu SSB. So dia hantar satu, kemudian baru dipecah-pecahkan.
Okay, antara lain dia kata untuk menjimatkan kabel dan memudahkan kawalan dan juga senggaraan. Okey, saya rasa saya dah sampai kepada penghujung. Ni benda yang kita mula-mula baca tadi. Saya nak baca tentang papan suri utama je. Jenis-jenis papan suri utama. Mungkin sesi yang akan datang kita tengok pada perlindungan litar dan juga garanti perlindungan litar. Okey, apa itu perlindungan litar? Kita ada MCB, kita ada MCCB, kita ada ACB, kita ada current transformer. Sebab ni cerita dalam switchboard. Okey. Kemudian nanti kita tengok garanti perlindungan litar, kita ada ELR, EFR, OCR. Waktu bila dia pakai ELR. Okay, itu untuk sesi yang akan datang lah insyaAllah. Jadi, saya rasa untuk hari ini, semoga dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Okay, bolehlah tuan-tuan ikut saya dekat channel YouTube saya. Adanya perkongsian yang baik. Ada daripada tuan-tuan yang nak berkongsi pun, boleh tinggalkan komen. Ada kawan-kawan buat permintaan untuk kongsikan nota-nota yang lain. InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Terima kasih atas ruang masa yang diberikan, atas sokongan yang tidak ulah bagi kepada saya. Moga-moga kita dapat manfaat insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.